إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, bila sama-sama kita memanjatkan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat kurniaan Allah kepada kita pada ketika ini, pada hari ini. Alhamdulillah. Seterusnya yang berbahagia barisan JK pegawai serta Imam Bilal dan juga para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya tengok handphone kat depan, memang terganggu. Dia rakam live, silap cakap je. Musim viral kan, ya? Viral ni bahaya ni, ya. Kerana viral lah, tak pasal-pasal si bapak kena saman. Bawa kereta, kerana viral jugalah, tak pasal-pasal bapak kesaman sebab bawa lori. Trailer dibawa. Masya Allah. Dan tak tahulah, coming soon mungkin kot. Ini saya tak nak cerita lagi dah ni, ya. Bawa apa, berdoza pula dah. Bukan bawa, dia apa, dia kaut lah. Dia kaut pasir, batu, letak dalam lori, ya. Masya Allah. Hebat dah. Budak-budak kecil, budak-budak bawah umur, ya, kuasa viral. Allahu Rabbi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, baru-baru ni ada seseorang bertanya, ada satu dia kata satu nota dalam buku UPKK tahun 5, ujian penilaian KAFA, tahun 5, ujian penilaian kemahiran KAFA. Ya kot. Rasanya Imam tahu dah kot. Imam berkenaan dengan soalan dia, ya, ada sedikit confuse kat situ, ya. Jadi soalan ini saya rasa elok kalau dikemaskinikan lah. Soalan dia, apakah hukum bagi orang yang meninggalkan solat? Hukum bagi orang yang meninggalkan solat. Jawapan dia diberi berdosa besar serta kafir. Bukan hukum dia, berdosa besar serta kafir bagi orang yang meninggalkan solat. Jadi jawapan kat situ tu ada betul ada tidak, ya. Sebab soalan dia umum. Jawapan tersebut, berdosa besar serta kafir ini, betul sekiranya soalannya ialah apakah hukum bagi orang yang meninggalkan solat serta mengingkari hukum solat, baru betul. Jawapannya berdosa besar dan kafir. Ya, meninggalkan solat serta mengingkari hukum solat. Maknanya dia kata apa? Solat, orang tanya dia, engkau kenapa tak solat? Kenapa tak sembahyang? Sembahyang bukan wajib. Ni. Kalau kata begitu, ya, yang ni jatuh kepada kafir. Ya. Baru betul jawapan dia. Tapi kalau soalannya apakah hukum bagi orang yang meninggalkan solat kerana malas, yang itu jawapannya ialah berdosa besar, ya, dan tidak jatuh kepada kafir, ya, berdosa besar sahaja. Ya, andai kata ditangkap oleh mahkamah melaksanakan hukuman hudud, ya, orang yang meninggalkan solat kerana malas tadi ni, ya, akan
beri nasihat untuk bertaubat kepada Allah. Ya. Andai kata dia tak nak bertaubat dalam beberapa tempoh hari tertentu, dia tak nak juga bertaubat, dia tetap juga tak nak solat kerana malas, ya, maka dia dihukum bunuh. Dihukum bunuh dan dia dikira dia dikebumikan di tanah perkuburan Islam macam biasa, kerana dia sebagai seorang Islam yang engkar, seorang Islam yang engkar, masih lagi Islam tapi engkar. Ya. Berbeza dengan orang yang meninggalkan solat kerana mengingkari hukum solat. Yang ni lain. Yang ini bila dia dihukumkan sebagai kafir, dia tidak, sekiranya dia tak nak bertaubat, ya, dia dikenakan hukuman bunuh dan mayatnya tidak boleh dikebumikan di perkuburan Islam sebab dia kafir. Wal iyad billah. Ya, jadi soalan ini terlalu umum. Ya. Jawapannya jadi tak tepatlah. Ya, tak tepat. Jadi saya pun no comment juga ya. Soalan UPKK, ada orang tanya, itu yang saya jadi sebutkan ni. Ya, soalan UPKK. Ya. Jakim ya. Itulah Jakim kena nilai balik lah tu. Ya, soalan tersebut sebab dia jadi confused. Dia kena ada sedikit huraian. Ya, pada soalannya ataupun pada jawapannya lah, mana-mana sajalah. Jadi bila soalannya apakah hukum bagi orang yang meninggalkan solat, jawapannya berdosa dan serta kafir. Soalan yang seterusnya, nombor 4, bolehkah orang itu menunaikan solat selepas itu? Ya, solat tidak sah kerana orang itu terkeluar daripada Islam. Ya. Tapi itulah, yang lain tu dah ada, okay, betul lah. Tapi yang soalan atas tu dia kena jelaskan sebab apa, kerana malas, lain hukum dia keluar. Kerana mengingkari hukum solat, barulah, ya, seperti jawapan yang ada kat sini. Jadi biar dia jelas. Memanglah solat ini kalau kita tinggalkan hukumannya sangat berat. Ya, solat benda yang sangat berat kalau ditinggalkan. Rukun Islam yang kedua. Wallahu a'lam. Serta boleh rujuk dalam kitab Fiqhul Manhaji bagaimana, ya, pengurusan ataupun bagaimana akibat orang yang meninggalkan solat. Perkara yang kedua yang dirujuk juga kepada saya berkenaan mengangkat Al-Quran. Ya, orang kafir mengangkat Al-Quran. Orang kafir dia pegang Al-Quran, hukum mushaf Al-Quran hukumnya adalah haram. Tak boleh, ya, orang kafir tak boleh pegang mushaf Al-Quran. Ya, kerana dia dikira berhadas. Sama seperti kita orang Islam yang sedang berhadas pegang Al-Quran, hukumnya haram. Sama jugalah. Ya. Apatah lagi orang kafir. Hukum baca Al-Quran adalah harus bagi orang kafir. Baca harus, boleh dia nak baca, tak ada masalah, selagi tidak menghina Al-Quran. Tujuan dia nak belajar, nak mencari hidayah Allah, mudah-mudahan Allah menggunakan hidayah kepadanya, tak ada masalah. Hukumnya harus. Lepas tu kita nak bagi hadiah kepada mereka, bagi yang terjemahan. Dia baca terjemahan. Ya, kalau nak baca juga yang mushaf tersebut, dia tak boleh pegang lah. Dia tak boleh pegang. Baca harus, pegangnya haram. Ya. Baik. Jadi ada kesnya lori bawa kotak Al-Quran ke sekolah. Ya. Time tu tak ada orang Islam kita dah. Tak ada pelajar. Driver dia pun bukan Islam. Yang pelajar yang ada keliling tu pun bukan Islam. Tapi Quran tersebut dalam kotak. Jadi boleh tak angkat? Boleh tak mereka ini angkat Quran tersebut? Ya, jawapannya ialah boleh. Ya, sebab kita angkat itu bukan kita niatkan sandarkan kepada angkat Al-Quran, tetapi angkat kotak.
Sama seperti kita yang sekiranya tidak ada wuduk, ya, kita dalam keadaan berhadas, ya, kita nak mengangkat Al-Quran, kita letak dalam bekas ataupun dalam kotak ke apa ke, kita angkat, kita niatkan kita angkat bekas tersebut, bukannya angkat Al-Quran. Itulah sama juga dengan syarat dia tidaklah sampai menghina Al-Quran tersebut, seperti angkat, dipijak-pijak, dicampak-campak, dia tak boleh lah. Mana cikgu kena pantau lah, ya. Sebab hari tu ada kes, ya, sekolah sahabat saya jugalah. Senyum cikgu Mat Nabi. Contoh ya, berkurang ya. Mudah-mudahan dapatlah sedikit pengajaran daripada celoteh mukadimah pada hari ini, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini sambung lagi. Saya minta maaf lah sekiranya banyak perkara-perkara yang berulang, ya, kembali, kerana kita berhenti hari itu saya pun dah hilang punca sebenarnya, ya. Jadi ajalah, tapi tak apalah, ya, sebagai ulang kaji baliklah. Kiranya terulang, sebagai ulang kaji balik. Kita akan teruskan lagi kitab Bahrul Mazi kita, insya-Allah. Jilid yang pertama, jilid yang kedua. Jilid yang kedua. Kalau kitab Melayu tu jilid yang kedua, jilid kitab Jawi ni jilid yang pertama lah. Bab ma jaa fit ta'min. Ya, mudah-mudahan apa yang kita amalkan itu kita tahu bahawasanya ianya berlandaskan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Bab ma jaa fit ta'min. Ya, bab menyatakan mengucap amin. Apakah maksud amin? Amin itu maksudnya wahai Tuhan, perkenankanlah. Amin itu merupakan doa, ya, minta Allah perkenankan doa kita. Ya, khususnya doa antaranya dalam surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan mereka yang Engkau telah beri nikmat. Jalan orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Bukannya ghairil maghdub, bukannya jalan orang yang engkau murkai. Ya, orang-orang Nasrani. Ghairil maghdubi alaihim, murkai ke atas mereka, waladhdallin, dan juga orang-orang yang sesat, ya, golongan-golongan orang-orang Yahudi. Ya, jadi kita pun amin, ya Allah, perkenankanlah, ya, wahai Tuhan, perkenankanlah. Baik. Hukumnya seseorang itu mengucap amin selepas membaca surah Al-Fatihah, ya, hukumnya ada dinyatakan dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, katanya Anwa'il bin Hujrin qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, daripada saya baca pendek, ya, waladdallin. Kalau tunggu saya dengar ni marah ni. Sebab ayat Quran ni kita taklah, ya, saya pun sebab guru saya ni dia detail sikit, ya. Time kita mengaji ke, kita nak baca sebagai dalil ke, kita nak tengah bersembang ke, baca Quran ke apa ke, dan khutbah ke apa ke, bab tajwid kena jaga. Dia detail sikit. Jadi kalau saya baca macam tadi tu, memang dia marah. Ya. Tu mat apa tu? Patutnya 6 harakat, waladdallin. Ya, 6 harakat. Tapi itulah, bila kita bercakap santai kan, ya, kita nak beri macam tu, jadi kita tak baca ikut dia punya hukum tajwid tu. Ya, tapi kalau tok guru saya dia marah. Saya ingat sampai sekarang lagi, ya, kita baca sebab santai, dia dengar je marah. Umur tok guru dengan umur anak murid sama baru, macam mana? Anak murid korban, ya? Umur anak murid dengan tok guru sama. Baiklah.
Diriwayatkan daripada Wa'il bin Hujrin, katanya telah aku dengar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membaca ia akan ghairil maghdubi alaihim waladdallin dalam sembahyang berjemaah, dan aku seorang daripada makmumnya. Kemudian daripada sudah habis Fatihahnya itu, ia pun mengucap amin. Faqala amin, maka dikatakannya amin. Ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucap amin, tidaklah ia ambil nama mengucap sahaja, bahkan dengan kaifiat yang maklum. Sebagaimana kata Wa'il bin Hujr, wa madda biha sautahu, artinya Nabi melanjutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan amin itu akan suaranya supaya didengar oleh makmumnya, kerana manakala makmum mendengar amin imam, maka makmum pun turut ikut belaka, maka dapatlah fadilat mengucap amin itu. Jadi imam mengucap amin, ya, dan makmum ikutlah ucapan amin tersebut. Nak sebut amin banyak, ya, banyak pendapat. Ini banyak pendapat. Ada ulama mengatakan amin, ya, a itu dibaca dengan satu harakat. Min yang belakang tu iaitu mad arid li sukun, dibaca dengan 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat, semua boleh. Yang min tak ada masalah. Min, ya, min 2 harakat, min 4 harakat ataupun min 6 harakat, tak ada masalah yang belakang. Cuma yang depan tu je ada pendapat mengatakan 1 harakat. Yang 1 harakat. Tapi pendapat ini bukanlah pendapat yang dipegang oleh mazhab kita. Syafi'i bukan. Ya, amin, dia pendek je, amin. Tapi nak baca macam tu boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Sebab ada juga tutup guru kita, ya, yang mengajar, ya, di surau-surau, di masjid, dia baca sebut macam tu. Ya, dan pula orang ini pula memang orang yang, ya, muktabar, iaitu ya, orang keluar TV jugalah. Tapi bila dia jadi imam, dia akan baca pendek. Itu satu harakat je. Ya. Saya pernah tanya dia, rupa-rupanya memang ada dalam kitab. Ya, amin. Ya. Amin, habis. Ya. Baik. Dan yang jumhur ulama'nya, kebanyakannya ulama', ya, iaitu 2 harakat lah. Amin, kebanyakannya lah, 2 harakat. Dan juga boleh dibaca dengan 4 harakat ataupun panjang dengan 6 harakat. Ya, wallahu a'lam. Jadi tak ada masalah lah. Jadi bergantunglah kepada, kita tengoklah imam. Imam panjang, kita panjang, pendek, kita pendek. Ya. Kalau imam dia 1 harakat lah. Imam 2 lah. Kalau 4 lah, 6 lah. Ya, tak ada masalah yang tu. Melapang dada. Ya, melapang dada. Ada setengah-setengah imam tu dia straight dengan 2 harakat. Ya, straight dengan 2 harakat. Kita buatlah 2 harakat sama-sama. Yang penting ikut imam. Ya. Dan dikuatkan suaranya, dilanjutkan suaranya. Amin. Biar bersungguh-sungguh. Ya. Kalau 6 tu boleh, tak nak masalah. Boleh juga 6. Amin. Sini wajib. Ya, macam pelik bunyi je. Tak apalah. Tapi sebenarnya boleh, ya. Boleh. Jadi ada khilaf ulama lah. Khilaf ulama. Tapi bagi ahli Quran dia tak suka lah macam tu. Ahli fiqh dia okey, boleh. Tapi kalau ahli Quran dia tak suka. Dia tetap dengan 2 harakat. Kalau ahli Quran sama macam takbir intiqal, takbiratul ihram ke, takbir intiqal, perpindahan rukun ke, sama juga. Ya. Orang ahli Quran dia tetap baca 2 harakat. Allahu akbar, Allahu akbar, tak 2 harakat. Semuanya 2 harakat. Sebab dia memang pegang 2 harakat. Allahu akbar. Tapi
ulama fiqh dia membenarkan kita baca 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat sehingga 14 harakat Allah tersebut, sehingga 14 harakat panjang tu, 7 alif. Dalam kita kata fiqh mazhab Syafi'i khususnya, itu dia 7 alif 14 harakat. Ya, tapi orang-orang yang ahli Quran ni dia tak suka. Ya, dia tak suka. Dia nak 2 juga. Ya. Allahu akbar. Ya. 7 alif atau 14 harakat tersebut, ya, antara lainnya dalam tujuannya, hikmah dan sebaliknya supaya pertama senang nak niatlah, nak niat supaya kita tak jadi was-was, tergesa-gesa dalam niat dalam hati. Ya, tapi niat sebenarnya senang aja sebenarnya niat kan. Ya, ada 3 tu cukuplah. Niat qasad, ta'arud, ta'yin. Ya, qasad usolli, sahaja aku solat. Ta'arud fardu, sekiranya fardu. Kalau sunat tak payah sebut. Ya, kalau fardu kena sebut fardu. Ta'yin, fardu apa? Maghrib. Dah habis. Usalli fardal maghrib. Usalli fard. Dalam hati ni ketika takbir ni Allah, usalli fardal maghrib. Ataupun sahaja aku solat fardu maghrib. Fardu tu kena ada dalam hati. Kena sebut Allah. Itu yang sekejap itu. Ya. Tapi bagi yang susah itulah tu, boleh sampai 7 alif, 14 harakat. Allahu akbar. Boleh, ya. Tapi ahli Quran tak suka. Tak sah kadang-kadang tu dia kata. Ya, ahli fiqh dia lain. Dia dua tu memang ada confuse sikit. Ahli Quran dengan ahli fiqh. Bila saya cakap ni pun, kalau di share ni pun macam tu lah. Ya. Jadi walhasilnya berlapang dada. Berlapang dada. Nak ikut yang ahli Quran pun tak ada masalah, nak ikut ahli fiqh pun tak ada masalah. Memang benda tu sah. Sama juga takbir intiqal, takbir perpindahan. Dalam mazhab Syafi'i, ya, imam dia nak bertakbir, ya, sunat dia mengikut panjang pergerakan. Kita daripada berdiri nak rukuk pendek je kan. Allahu akbar pendek. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian nak sujud panjang tu, jauh tu, daripada nak berdiri turun ke bawah tu panjang. Sunat panjangkanlah sebab dia nak turun tu. Allahu akbar. Dalam mazhab Syafi'i kita sunat. Ya, sunat ikut sesuai dengan panjang. Pendek. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Cuma ikut ulama dalam mazhab Syafi'i, ya, luput fadilat sunat tu je. Sebab hukumnya sunat. Jadi luput fadilat sunat. Sunat itu bersebab sebenarnya. Di antara hikmah dia untuk supaya makmum belakang dia alert. Ada makmum kadang tu dia khayal dan sebagainya, dia alert apa pergerakan imam nak buat. Apatah lagi kalau makmum yang tak nampak apa yang imam buat dekat depan. Jadi bila dia dengar panjang sesuatu takbir itu, dia tahu ini satu rukun yang panjang. Suatu imam dia kena pandai, dia kena smart, dia kena tahu benda ni, dia kena belajar ilmu ni. Ilmu menjadi imam. Itu antara hikmah dia lah. Tapi kalau nak ikut ahli Quran, ya, memang dia dua semua pun tak ada masalah, boleh je. Tapi dalam mazhab, dalam ulama-ulama ikut pendapat ulama fiqh tadi ni, dia jadi luputlah fadilat sunat itu. Sebab mereka ini meletakkan hukum sunat. Ya, takbir itu bersamaan dengan pergerakan.
Bermula katakan daripada diri nak turun sujud tu, start daripada kita takbir Allah baru turun Allahu Akbar, sampai saja dahi di buat sujud bar. Itu sunat. Boleh buka lah mana-mana kitab mazhab Syafi'i bab solat dan sebagainya, tak kisahlah ya, semuanya sama. Semua sama. Tapi bila ahli Quran, dia tak suka. Ya, dia tetap dengan dua harakat. Walhasilnya jangan bergaduh lah. Boleh je mana-mana, bebas. Bebas. Jadi imam pun kena itulah, imam kena pandai lah. Ya, kena pandai. Nak pakai yang dua pun boleh, nak pakai yang panjang tu pun boleh. Ya. Tapi bagi kita ni mazhab Syafi'i, ya, kita fiqh dia macam itulah. Ya. Tujuannya untuk supaya makmum tidak khayal, ataupun makmum dia tahu apa yang imam buat antara hikmah dia. Supaya makmum dia tahu pergerakan imam. Itu tujuan dia lah. Wallahu a'lam. Baik, masalah amin dan hukum mengucapnya. Jadi hukumnya adalah sunat. Begitulah berkatanya bukannya seorang daripada ulama daripada kalangan sahabat. Ramai di kalangan mereka, kalangan ulama dari kalangan sahabat dan juga para tabi'in dan mereka yang selepasnya, iaitu tabi'in, memikirkan mereka itu akan seseorang mengangkat ia akan suaranya dengan mengucap amin, dan tidak diucapkan akan dia dengan tidak nyaring sekali-kali, maka dengan dialah berkata Syafi'i dan juga Ahmad bin Hanbal dan juga Ishaq. Ya. Jadi nak mengucap amin ini, ya, nak mengucap amin dikuatkan suara, khususnya dalam 3 solat, iaitu solat subuh, solat yang baca secara jahr, secara kuat, solat subuh, ya, solat maghrib dan solat isyak, serta solat Jumaat lah. Maka sunat kita kuatkan amin tersebut. Ya. Jadi amin itu, ya, sunat diucapkan oleh semua, sama ada imam ataupun makmum. Ini yang pegang kepada fiqh kita lah, fiqh mazhab Syafi'i. Ya. Tapi walau bagaimanapun ada juga imam yang senyap. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bab muka belakang. Ada yang ada yang min, ada yang terabur dah. Nampak? Ya. Jadi imam pun sebenarnya sunat. Sunat imam dia juga menyebut amin. Ya. Kalau imam yang belajar, ya, fiqh solat, ya, dia tahu tentang fiqh solat, dia akan sebut amin bersama-sama dengan makmum. Tapi itulah, ya, kadang-kadang tu imam-imam ataupun ustaz ni dia ada lebih masing-masing lah. Ada lebih bidang ni, dia kurang bidang ni, sebab dia tak baca semua juga. Ya. Dia tak baca semua juga. Ada lebih bidang tauhid, dia kurang bidang-bidang ni, bidang fiqh. Ada yang lebih bidang fiqh, dia kurang pula bidang tauhid, bidang tasawuf. Macam itulah. Ya. Jadi lepas tu di surau masjid ini nak jemput, jangan jemput satu jenis, satu bidang je, jangan. Fiqh semua. Ya ustaz ni bab solat, ini bab jenazah, ini bab kahwin, ini jangan. Jemput semua. Ya, bab tasawuf ke, bab tauhid ke, apa ke, jemput. Ya, biar kita terbuka sikit. Ilmu kita, minda kita. Ya. Jadi itulah, ya. Ada bidang masing-masing. Jadi kadang-kadang tu memang dia mahir, ya, membaca Quran dan sebagainya, tarannumnya dengan apa, qiraat samaahnya sebagainya, qiraat 7 tu semua dia mahir. Ya. Tapi itulah, ya, fiqh dalam solat kurang pula. Ya, ada kerja kurang pula. Jadi macam itulah. Ya. Kenapa kurang? Ya. Sebab
Orang yang layak menjadi imam di masjid ataupun surau itu iaitu mereka yang dilantik. Imam yang dilantik. Pertama sultan, kemudian orang yang dilantik itulah jadi imam. Mereka lah yang lebih layak menjadi imam masjid ataupun surau sekiranya ada imam yang dilantik. Walaupun siapa di belakang, tahfiz Quran ke, dia ulama hebat ke, dia Syekh Doktor Al-Qardawi ke, dia siapa sahaja pun di belakang, ya, yang layak jadi imamnya ialah imam yang dilantik. Tu dia, imam yang dilantik. Kecuali yang kat belakang tu siapa? Orang yang melantik dia, yang tu lain. Sultan ke ataupun jabatan kuasa-kuasa apa, dia jabat agama sebagainya, itu lain. Itu mereka lah. Tapi kalau tidak, orang yang dilantik itu adalah yang afdal menjadi imam. Jadi setengah-setengah orang ni, setengah-setengah ustaz-ustaz ni, setengah-setengah yalah, ya, dia hebat taranum, 7 lagu taranum, baca lagu memang sedap, ya. Bilal baru bangun nak qomat, imam dah standby dah ni, nak ke depan, ya. Dia terbawah lah, ya. Dia pun turun pergi tempat imam. Sebab dia rasa dia layak. Betul dia layak, betul. Tapi siapa yang afdal kalau ikut susunan? Imam yang dilantik. Lainlah kalau imam yang dilantik itu kata ustaz, silalah ustaz ke depan jadi imam. Lain. Ya? Maknanya kalau dia nak pergi, dia boleh pergi. Dia tak nak pergi, dia tak pergi. Faham tak ni? Ya? Walaupun dia hebat macam mana sekalipun, imam yang dilantik itu yang lebih afdal jadi imam, yang lebih utama jadi imam. Sebab dia tuan rumah. Ya, dia tuan rumah, dia tuan masjid tersebut ataupun dia tuan rumah lah. Dia beraya. Tapi itulah cakap, ya, tengah tu dia mahir bidang-bidang ni, tapi bidang lain dia kurang. Jadi imam tak sempat nak buat apa-apa, dia dah ceceh ke depan nak jadi imam. Kan? Jadi imam pun yalah tak apalah. Redha yalah kita redha yalah kan. Sebab itu setengah orang yang faham benda ni, ulama-ulama hebat besar-besar yang faham benda ni, dia takkan pergi jadi imam. Dia akan tunggu standby saja. Mana kalau imam dilantik tu pergi, dia akan diam. Memang layak pun pergi. Faham tak? Kecuali kalau imam tu ustaz, cerita dah. Tapi kebanyakannya orang yang belajar bab ni, bab jadi imam solat dan sebagainya ni, susunan dia ni, dia takkan pergi. Tengoklah ulama-ulama hebat, dia takkan pergi jadi imam. Dia akan suruh juga imam yang dilantik. Sebab dia tahu hukum, dia tahu siapa yang lebih afdal jadi imam. Tu tengok, ya, orang-orang yang mahir-mahir bidang-bidang fiqh ni kan, dia tak pergi tuan-tuan, tak pergi. Dia tengok, ya, arwah Dr. Rundin tak pernah pergi jadi imam, kecuali tempat dia. Nampak? Tempat lain dia tak pergi. Contoh siapa lagi? Ustaz Zahidrus sama tak? Tak nak pergi. Siapa lagi? Ramailah ulama-ulama hebat ni, ataupun orang-orang yang hebat tadi ni segi ilmu fiqahnya ni, dia tak pergi jadi imam. Sebab tu saya cakap tadi, ya, tapi itulah kita berdapat dada lah kan, sebab masing-masing ada kelebihan masing-masing, ada kelemahan masing-masing. Tak semuanya mahir dalam sesuatu bidang tersebut. Minta maaf lah, ya, saya celoteh ke lain perginya tu, ya, isu sensitif sebenarnya. Ya, tapi kita berdapat dada lah, ya, sebab saya pun imam, ya, macam imam kita pun sama juga, ya. Yang afdalnya ialah imam yang dilantik pergi jadi imam. Itu yang afdalnya. Baik. Masalah amin tidak diucapkan imam, apakah diucapkan oleh makmum? Jadi kalau imam tak ucap macam mana? Maka bolehlah makmum ucap akan dia dan beri dengarkan imam itu akan ucapan, mudah-mudahan ingat ia maka ucapnya. Dan jangan makmum tinggalkan dengan sebab tidak mengucap imam itu.
Kalau imam tak ucap, makmum tetaplah ucap. Ya, mudah-mudahan imam teringat yang dia tidak mengucap amin. Ya. Dan kalau tak ucap amin, dia hanyalah sunat hai'ah, ya, bukannya sunat ab'ad, sunat hai'ah, iaitu jadi tidaklah pula disunatkan untuk sujud sahwi. Ya, dia bukannya sunat ab'ad, dia hanya sunat hai'ah. Hanya zikir-zikir biasa sahaja, ya. Baik. Zikir ke? Yalah, boleh kata zikirlah. Masalah amin bersambung dengan Rabbil Alamin, apakah hukumnya? Kata Imam Syafi'i, jikalau berkata seseorang bersama dengan amin itu akan Rabbil Alamin, kita biasa sebut kan, amin ya Rabbal Alamin, kan, ya? Kita sambung terus, amin ya Rabbal Alamin. Ataupun lain daripada itu, ya, daripada zikir Allah, nescaya adalah ia yang lebih elok, maka boleh, ya, itu yang lebih elok. Maka janganlah seseorang memikirkan batal sembahyang itu dengan zikir Allah, bahkan tiada putus sesuatu daripada sembahyang itu dengan menyebut nama Allah. Amin ya Allah. Tambah kat belakang. Ya, tak ada masalah, boleh je, ya. Tapi kita biasa dengan amin, cukup kat situ je lah, ya. Nanti kan confuse pula nanti. Cuma nak bagi tahu tadi, kalau nak menambah dengan mana-mana zikir Allah di belakang, boleh, tak ada masalah. Amin itu sunat dinyaringkan. Itulah, ya, yang dipegang oleh mazhab kita, kata Imam Nawawi rahimahullah. Jadi sunat bagi imam dan juga bagi makmum, ya, ataupun orang yang sembahyang bersendirian, sunat bagi dia, ya, menyaringkan mengucap amin, ya, dan begitu juga bagi makmum, ya. Inilah atas mazhab yang sahih. Ya, wallahu a'lam bissawab. Tapi ingatnya, itu hanya untuk solat yang jahar, ya, solat yang dibaca dengan kuat, iaitu maghrib, isyak, subuh. Ya, solat yang dibaca secara secara perlahan, amin juga adalah perlahan. Tak sempat nak habis. Kelebihan mengucap amin, tak sempat nak habis. Saya banyak sembang lain tadi tu, minta maaf lah, ya. Jadi sebab dah berbunyi, kita kena berhentilah. Mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi, insya-Allah, ya, dia sambung pada masa akan datang, ya. Dan kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung dengan kelebihan menyebut amin dan beberapa sunat-sunat hai'ah yang lain, ya. Antara lainnya sunat diam seketika, ya, ada 6 tempat untuk diam seketika, dan juga tentang meletakkan tangan, ya, tangan kanan di atas tangan kiri letak kat mana. Yang ni, ya, kita akan tengok jugalah beberapa perbezaan dalam 4 mazhab tersebut, cara letakkan tangan tu, insya-Allah, ya. Itu semua sunat hai'ah, ya. Saya habis dekat tu sajalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wajidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.